Kesan 2 KSSM subtopik 7.2 pengaliran arus elektrik. Okey, di sini kita akan belajar apakah hubungan antara cas elektrik dan arus elektrik. Berikut adalah kupah bencana. Ia berfungsi untuk menghasilkan cas-cas elektrik, dan galvanometer ini berfungsi untuk mengesan arus elektrik yang kecil. Dan apabila kubah bencana ini kita lengkapkan lita, maka geseran antara tali sawak dan pengguling akan menghasilkan cas elektrik. Penghasilan elektron menghasilkan arus elektrik. Okey, apabila kita lengkapkan lita pada kubah bencana, maka jarum galvanometer akan terpesong dan cas-cas positif pada kubah bencana akan menarik cas-cas negatif dari bumi, dan pengaliran elektron ini akan menghasilkan cas elektrik. Berikut adalah dua alat, iaitu ammeter dan voltmeter. Masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri. Ammeter berfungsi untuk menyukat arus elektrik. Unit dia adalah ampere dan simbol dia adalah A besar. Dan ammeter ini disambung secara bersiri. Pengaliran elektron ataupun cas elektrik melalui suatu konduktor. Sementara voltmeter digunakan untuk mengukur atau menyukat voltan. Unit dia adalah volt. Simbol dia adalah V besar. Dan voltmeter ini disambung secara selari. Dan voltan adalah beza upaya di antara dua titik. Berikut adalah lita bersiri. Dan kita pasangkan bateri, sambung pada perintang, ammeter dan mentul. Ya. Okey, apabila kita pasangkan satu sel bateri, maka akan didapati bacaan ammeter adalah 0.5 dan kecerahan mentul adalah malap. Sementara apabila kita bubuh satu lagi sel kering, maka bacaan ammeter 0.30 dan kecerahan mentul menjadi lebih cerah. Jadi bacaan ammeter bertambah apabila sel kering bertambah dan kecerahan mentul bertambah apabila sel kering ditambah. Jadi kecerahan mentul bergantung kepada berapa banyak sel kering yang kita gunakan. Okey, seterusnya dalam lita selari pula, kalau kita perhatikan dekat sini terdapat dua loop, iaitu sambungan di antara voltmeter ke mentul dan disambung kepada voltmeter kembali. Okey, dan lingkaran kedua adalah mentul, perintang, bateri dan mentul kembali. Ya. Jadi ini adalah cara kita untuk memasang lita selari. Apabila kita lengkapkan lita, didapati kecerahan mentul, sekiranya kita gunakan voltmeter itu lebih kecil, dia 1/5, maka kecerahan mentul akan malap. Dan apabila kita gunakan voltmeter atau kita gunakan volt yang tinggi, iaitu 3.0, maka kecerahan mentul akan menjadi lebih cerah. Jadi, bacaan voltmeter bertambah apabila sel kering ditambah dan kecerahan mentul bertambah apabila sel kering ditambah. Seterusnya, hubungan antara arus dan perintang. Okey, apakah kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik? So dekat sini kita ada sedikit raja di mana joki ni, okey, joki itu akan digerakkan ke hadapan dan ke belakang, dan kita akan lihat apakah perubahan ataupun apakah bacaan pada ammeter. Jadi andaian awal kita boleh kata dekat sini adalah semakin besar rintangan, semakin kecil arus yang mengalir. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah panjang dawai nikrom, yang bergerak balas adalah bacaan ammeter, dan yang dimalahkan adalah bilangan sel kering. Setelah dibuat aktiviti ini, maka dapatan hasil daripada aktiviti adalah seperti berikut. Okey, semakin panjang dawai, maka bacaan ammeter semakin kecil.
semakin pendek dawai, maka bacaan emitter semakin besar. Panjang atau pendek dawai bergantung kepada di mana kita letakkan joki tersebut. Sekiranya joki itu kita letakkan berhampiran dengan A, maka dawai panjang pendek. Sekiranya kita letak joki berjauhan daripada A, maka panjang dawai tersebut lebih besar. Jadi hipotesis awal kita boleh tulis, semakin besar rintangan, semakin kecil arus yang mengalir. Okey, di sini kita akan belajar bagaimana kita hendak memplot graf arus melawan panjang dawai. Arus kita letakkan pada paksi Y, manakala panjang dawai kita letakkan pada paksi X. Dan kita akan buat paksi X dan paksi Y dan kita tetapkan skala seperti di dalam gambar ini. Kemudian kita plotkan, kita lihat pada data yang diberi. Apabila panjang dawai 20 cm, maka arus adalah 2.5. Maka kita kena letakkan atau plotkan satu titik di mana X adalah 20 dan Y adalah 25. Okey, seterusnya apabila panjang dawai 30, maka arus adalah 2.0. So kita akan plot seperti ini. Selesai kita plot, maka kita cantum sahaja antara satu titik dan titik yang lain. Daripada graf ini kita tahu bahawa semakin panjang dawai, arus elektrik semakin kecil. Sementara semakin pendek dawai, arus elektrik semakin besar. Jadi hubungan antara arus dan perintang adalah semakin panjang wayar, semakin besar rintangan, dan semakin panjang wayar, semakin kecil arus yang mengalir. Dan semakin besar rintangan, semakin kecil arus yang mengalir. Jadi perlu diingat, semakin panjang dawai, arus menjadi semakin kecil. Semakin pendek dawai, arus menjadi semakin besar. Seterusnya, hubungan antara voltan dan arus. Kita sambungkan litar seperti berikut. Jadi hipotesis awal adalah semakin besar voltan, semakin besar arus yang mengalir. Dan pemboleh ubah manipulasi adalah bilangan sel kering. Pemboleh ubah bergerak balas bacaan emitter, dan pemboleh ubah dimalarkan adalah panjang dawai nikel. Dapatan daripada aktiviti ini, kita tahu bahawa semakin banyak sel kering, maka bacaan emitter semakin besar dan bacaan voltmeter juga semakin besar. Jika kita plotkan graf arus melawan voltan, kita akan dapati semakin besar voltan, maka arus semakin besar. Jadi ini kita boleh kata arus berkadar terus dengan voltan ataupun voltan berkadar terus dengan arus. Jadi hubungan antara voltan dan arus ini kita boleh kira dengan menggunakan hukum Ohm. Ya, jadi hubungan di sini adalah bilangan sel kering bertambah, maka bacaan voltmeter bertambah. Dan voltan berkadar terus dengan arus elektrik. Seterusnya, contoh pengiraan, berapakah rintangan dalam litar di bawah? Diberi volt adalah 1.5, arus adalah 0.2 ampere dan R kita tak tahu. Jadi untuk mengira ini kita kena kenal pasti mana 1 volt, mana 1 ampere. Jadi pelajar-pelajar adalah lebih mudah jika awak melihat unit dia. Jadi bila unit dia V itu adalah volt, bila unit dia A itu adalah arus, dan apabila unit dia ohm maka itu adalah rintangan atau perintang. Daripada sini kita boleh kira rintangan sama dengan arus, rintangan sama dengan voltan bahagi arus. Kemudian kita masukkan nilai voltan 1.5 volt bahagi 0.2 ampere, maka hasil adalah 7.5 ohm. Seterusnya,
Siti menyambung 3 biji sel kering. 3 biji sel kering bermaksud 1 biji sel kering adalah 1.5 volt. Jika 3 biji sel kering kita darab dengan 3 sama dengan 4.5 volt. Sambung soalan. Dengan sebuah emitter dan perintang sel kering tersebut mempunyai voltas 1.5 volt setiap satu. Jika perintang yang digunakan adalah 3 ohm, berapakah bacaan emitter yang dapat diperhatikan oleh Siti? Jadi di sini kita menggunakan hukum ohm. Rintangan sama dengan voltan bahagi arus. Jadi kalau kita nak kira arus adalah voltan bahagi rintangan. Jadi kita masukkan nilai 4.5 volt bahagi 3 ohm, maka hasilnya 1.5 ampere.